Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita berjumpa untuk kita bersambung perkongsian kita daripada fiqhus salah, fiqh sembahyang, the science of prayer, and then kita dalam bab as-salawatu an-nafilah, as-salawatu al-mutatawwa'ah, ya, sembahyang yang digalakkan, disunahkan, ya. Dan kita pada sesi yang sebelum pada ini, pada bab solatul istisqa, sembahyang meminta hujan, kita dah bincang tentang at-ta'rif bil istisqa, definisi istisqa, ya, lughatan wa syar'an, baik secara bahasa baik secara syarak. Secara bahasa ialah al-istisqa lughatan talabu as-suqya, minta air, minta diberikan air, ya. Kalau kita minta dengan manusia pun boleh panggil istisqa juga. Pasal kita minta dia bagi air kita, atau kita minta dia bagi air pada orang lain, tak kisahlah, tapi talabu suqya, minta as-suqya, bagi air, ya. Dasarnya dalam ayat Quran memang Allah Ta'ala ada sebut dalam beberapa ayat, antaranya surah Nuh yang saya dah sebut tu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai habis ayat 10 sebelah tu. Surah Al-Baqarah ayat 60, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar, ya, sampai habis lah. Itu daripada ayat Quran. Jadi ada istisqa, walaupun tidaklah sama dengan istisqa yang ada dalam syarak kita, dari sudut fiqhnya lah, ya. Kerana hampir keseluruhan tentang ahkamul istisqa, hukum ahkam istisqa ialah dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Dan para ulama sepakat akan pensyaratan ibadah ini. Kalau tak sepakat pun majoriti, ya. Kerana setahu saya ada juga segelintir ulama kata tidak sunnah al-istisqa, ya. Majoriti mengatakan bahawa sembahyang ini ada disyaratkan based on ayat-ayat yang telah kita baca sebelum pada ini, dan of course lah hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak, ya. Sebagian saya dah baca hadis Ibn Abbas, hadis Abdullah bin Zaid, ya, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Antara hadis yang kita boleh kata paling famous lah dalam bab ni, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mari dah tu. Dan sembahyang ini dikatakan disyaratkan pada tahun kedua Hijriyah, 2 years after Hijrah of the Prophet. Bismillah. Terima kasih, ya. Oh, ni buat sekedar sikit buka. Itu cair. Tak payah buat banyak, saya buat sikit je. 3-4 cara pun dah pekat sangat pula, tak elok lah, ya. Tak tidur malam ni nanya. Mana nak cari kuliah bagi air ginseng ni tak? Biasa air kosong je, ya. Kemudian kita dah bincang tentang definisi, lepas tu pensyariatannya, ayat Quran hadis Nabi itulah, dan hukumnya juga. Kemudian yang penting juga ialah anwa' al-istisqa, the category of istisqa, di mana ada 3 lah sekurang-kurangnya. Pertama, ad-du'a mutlaqan, doa secara mutlak, masing-masing buat masing-masing, ya. Tak ada satu standard, tak ada satu lafaz, tak ada satu ibadah khususiah dalam bab tu. Doa saja, minta pada Allah, ya. Dan tak ada kena-mena dengan ibadah-ibadah tertentu termasuk solat. Boleh saja doa, ya, sambil berjalan, sambil bawa kereta, sebelum sembahyang, selepas sembahyang, all the times, ya. Yang kedua ialah tu paling rendah sekali lah,
adna al-istisqa, the lowest istisqa. Kemudian kedua ialah doa ketika ibadah-ibadah tertentu, ya. Tadi ad-doa mutlaqan, ini ad-doa inda al-khutbah yaumal jum'ah wa duburus salawatil maktubah wan nafilah jama'atan wa kunut an-nazilah wa ma ila zalik, ya. Doa ketika khutbah Jumaat oleh khatib lah, ya, pada hari Jumaat, every Friday. Dan saya dah baca hadis itu, hadis Anas bin Malik, ketika mana Nabi tengah bagi khutbah, datang seorang Arabi. Ya Rasulullah, halakatil qura wal wasya. Ya Rasulullah, halakatil qura wasya. Wahai Nabi, unta-unta semua, kambing semua biar, pasal air tak ada, dia kata ni. Maka Nabi pun berdoa, farafa'an Nabi yadaihi wa qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nabi doa lah waktu itu. Kemudian hujan turun. Seminggu betul-betul lah. Sehingga kata Anas bin Malik, tak berhenti hujan. Next week datang balik. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhbisana minal matar. Wahai Rasulullah, doalah pula supaya Allah Ta'ala tahan hujan ni. Ya tak? Payah kena. Tak ada air nak hujan. Bila hujan, suruh stop pula. Pasal banyak sangat. Ya tak? Okey lah kan? Kita pun manusia ni ada penyakit serba tak kena, ya tak? Kalau panas kata panas. Kalau mari hujan kata hujan pula. Payah kena tak? Ya nak lagu mana? Nak hak sedar-sedar. Kalau panas tak panas. Kalau hujan tak hujan. Oh, nak sedap semua kita ni. Jadi Nabi pun doa balik, hujan pun berhenti. Ya. Cerita dia waktu khutbah tu lah, bagi ketika khatib bagi khutbah. Ya. Kemudian selepas sembahyang berjemaah, ya, doa imam makmum boleh, angkat tangan doa sama-sama istisqa. Ya. Tak beda ada. Pasal ini special case. Ya. Ada tak riwayat Nabi doa after sembahyang fardu berjemaah kerana istisqa? Allah Ta'ala alam lah. Setahu saya tidak ada. Tapi dikiaskan di atas doa khutbah tu lah. Ya, kerana kita perlu berdoa secara bersama-sama. Mudah-mudahan lebih mustajab. Ya, dia pakai dalil umum je. Macam mana doa tu? Perjalanan hadis tu? La yada'u al-qawmu ba'duhum wa ya'ummu al-ba'du illa ajabahumullah. Dalam hadis Al-Hakim, daripada siapa nak tak ingatlah. Allah, Nabi kata, tidak benar satu kaum kemudian diaminkan oleh kaum yang lain, mereka ia akan dimustajabkan oleh Allah. Ya. Hadis ni yang diguna pakai juga nak kata sunat every time obligatory prayers yang sembahyang doa berjemaah tu. Dia pakai hadis ni juga. Ya. Memang tak ada yang spesifik, tapi dia kata ada umum, ada doa berjemaah diterima Allah. Ya tak? Masih dipayungi oleh nas yang umum, dia pakai gitulah. Tapi tu tak apalah kan, kita pakai hak-hak istisqa. Istisqa saya ingat tak ada masalah sama sekali. Ya. Sama juga dengan kunut nazilah. Ada tak dalil Nabi kunut nazilah untuk istisqa, minta ujian, ada tak? Tak ada. Tapi bolehlah diguna pakai kerana waktu ni waktu getir. Nazilah ni makna benda hak berlaku dalam keadaan yang susah macam ni. Boleh lah kan? Ya. Dalam banyak hal kias diguna pakai. Ya. Jadi kalau tak ada dalil yang spesifik, dalil-dalil am dalam ibadah-ibadah seumpama ini, dia boleh diguna pakai. Ya. Masih tertakluk dalam konteks yang sama. Ya. Baik, jadi boleh buat kunut nazilah. Dan sama juga setiap waktu solat, terutama yang fardu lah, yang sunat ni ulama khilaf boleh tak kunut nazilah hak sunat-sunat. Majoriti kata tak boleh.
Adalah sebahagian yang kata boleh, tapi yang standard tak boleh, termasuk yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah, memang tak boleh lah sembahyang sunat untuk kita kunut nazilah kan. Ya. Tapi kalau kunut nazilah dalam arti kata nak minta kepada Allah dalam special case macam ni, kunut dalam witir boleh. Itu digalakkan oleh para ulama. Bila witir aja kunut, minta waktu tu. Ya, pasal witir sembahyang sunat kan. Bukan kata kita sembahyang qabliyah zuhur kunut, buat dia zuhur kunut. Ya. Kalau boleh tak payahlah. Tapi kalau fardu memang boleh kunut nazilah. Ya. Boleh berjemaah dan boleh bersendirian. Kunut nazilah ni tak semua jemaah tau. Munfarid pun boleh. Seorang-seorang pun boleh. Tak ada syarat berjemaah. Mana diharuskan oleh sebahagian para fuqaha. Dan saya ingat yang standard mazhab Syafi'i pun boleh. Witir tuan-tuan, walaupun ulama berbeza pendapat tentang kunut, adakah boleh sepanjang tahun tulusan ataupun waktu-waktu tertentu, seperti yang muktamad atau standard mazhab Syafi'i, kunut dalam witir hanya ketika Ramadan, ba'dan nisfi as-sani, selepas separuh yang pertama, yakni masuk separuh yang kedua lah. Walau bagaimanapun di sisi bahagian yang lain tulus sana, order ya. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nawawi dalam bab ni dia tak setujulah dengan mazhab Syafi'i. Dia kata witir-witir ni tulus sana, order ya. Sebab tu boleh saja tuan-tuan witir pada setiap masa lah, pada malam-malam yang witir tu kan. Nampak? Saya pun kadang witir kunut. Tak nampak ustaz kunut pun. Kunut tak ada syarat angkat tangan. Ya tak? Memang afdal angkat tangan, tapi tak ada syarat lah. Lepas semai isyak, mai witir. Lepas tu kunut, Allahumma hdini. Orang sebelah kata dia ni mai subuh qada apa. Kena jaga juga fitnah orang ni tak. Kan? Kalau sini okeylah. Tempat lain dia bukan tahu witir boleh kunut all the time. Kau mana? Kena jaga juga tu. Macam Ar-Ruyani lah sahibul mazhab. Sahib macam Ar-Ruyani lah sahib Bahrul Mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ada buku top nama dia Bahrul Mazhab yang ditulis oleh Ar-Ruyani rahimahullah. Dia ulama terawal hak besar jugalah. Before Nawawi lagi. Nawawi pun banyak sebut nama beliau. Memang top lah scholar dalam mazhab Syafi'i. Dia pun sebut dalam buku tu witir ni 3 rakaat lah, terutama kalau kita buat 3 rakaat kan. Kita boleh wasal, kita boleh fasal. Mana kita boleh sembahyang 3 rakaat sekaligus hanya dengan satu salam. Seumpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Dan kita juga boleh fasal, sembahyang 2 dulu, sembahyang 1. Boleh juga kan? Ya. Tapi afdal mana? Mana sah afdal? 2 dulu baru 1 lah. Salatul lail masna. Fa idza khasya ahadukumul as-subh shalla rak'atain tutir lahu ma qad shalla. Hadis Ibnu Umar dan Sahih Bukhari Muslim. Semayang ni 2 malam lah ya. Kalau takut subuh, Nabi kata semayalah 1 rakaat, tutup apa yang kamu telah solatkan. Mana 2 baguslah kan. Ya. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i, dan setahu saya majoriti lah, memang afdal fasal, mana semayang 2 dulu baru salam. Semayang 1 lagi baru salam. Mana macam tu lah ya. Mana kita pisahkan dengan salam di tengah-tengah. Ya, tapi kalau Abu Hanifah dia galakkan terus, 3 terus ya. 2 boleh buat. Dan 2 sunnah Nabi insya-Allah. Cuma hak afdalnya lagu mana? Ya. Tapi Ar-Ruyani kalau dia semayang di masjid, di surau ataupun di tempat-tempat solatnya manusia lah, di masjid lah terutama ya. Dia semayang yang afdal 2+1 lah. Main 2 salam, semayang kemudian lepas tu semayang lagi 1 rakaat. Dipisahkan dengan salam. Tapi dia kata kalau dia buat bersendirian, mungkin di rumah atau di tempat-tempat lain, dia semayang direct. Kurang afdal sikit lah. Pasal apa dia tak buat hak tak afdal tu depan orang? Maknanya kata demo lah. Tok guru besar pun buat hak tak afdal juga dia kata. Jadi nampak? Kalau di hadapan orang dia buat yang afdal. Kalau dia bersendirian dia buat hak tu lah. Ya. Cerita dia gitulah, kena jaga juga, ya tak?
Orang kata kita mai subuh qada maghrib. Nak qada apa? Nanti orang kata mai subuh qada lepas isyak. Nak qada subuh, qada zuhur tak ada lagi. Tak hati ke ni kan. Tapi kena tengok juga ya. Boleh saja tuan jadi kalau nak kunut waktu tu masuk dalam kunut witir. Adapun yang lain janganlah kalau boleh ya. Boleh kepada lelaki, wanita, boleh belaka. Very open itu nombor 2. Dan yang ketiga ialah iqamatu solat al-istisqa, mendirikan solat istisqa. Dan saya sebut sebaik-baiknya perintahkan oleh imam beberapa hari sebelum daripada sembahyang dilakukan. Few days. Kalau yang standard mazhab Syafi'i seumpama disebut dalam matan al-ghayah wa taqrib, matan Abi Syuja' itulah. Dia kata 3 hari sekurang-kurangnya. Ya. Fa wa'adhahumul imam bitaubah ataupun wa amarahumul imam fa ya'muruhum bitaubah wal khuruju minal mazalim wa siyami salasati ayyam. Kata Abi Syuja', imam suruh depa ni taubat. Kerana hujan tak turun mungkin disebabkan dengan dosa. Musibah Allah Ta'ala nak beri. Dan saya dah baca hadis Ibn Umar dan Sunan Ibn Majah tu kan. Nabi kata ada 10 benda kalau membuat ni hak mu akan dapat. Salah satunya ialah lam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qutra minas sama'. Depa tak bayar zakat, tak settle zakat, menahan orang daripada zakat, mereka akan ditahan daripada hujan turun daripada langit. Mana sebab kemarau ni sebab antara zakat lah kalau based on that hadis Nabi ya. Dia suruh taubat istighfar ya. Kemudian elakkan kezaliman, al-khuruju minal mazalim. Kalau ada hak orang yang kita tak tunaikan, mana bagi dalam konteks taubat juga tu ya. Kemudian dia kata puasa 3 hari ya. Dia suruh sedekah ya. As-sadaqatu tudfi ghadabar rabb. Sedekah ni menghapuskan atau memadamkan kemarahan Tuhan. Hadis Ibnu Majah daripada Abi Umamah Al-Bahili. Jadi dia ajar buat begitu. Jadi puasa pula 3 hari. Pasal apa puasa? Ada dalil spesifik tak? Nabi suruh puasa ke macam mana? Allah Ta'ala lah, setahu kita tidak ada. Tapi kerana kita nak semayang kalau boleh dalam keadaan berpuasa. Tak wajib, tak perlu puasa pun. Tapi imam suruh puasa sebab supaya bila kita datang untuk semayang istisqa dalam keadaan berpuasa lebih mustajab. Dalam konteks hadis mustajab orang puasa. Dia bagi hak tu lah. Ya tak? Bismillah. Salah sudah awat mustajabat la syakka fihinna ataupun salah sudah awat mustajabat salah sudah awat la turad. Ada 3 doa mustajab tidak syak lagi. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Salah satu ialah dakwatu as-saim, doa orang yang berpuasa. Jadi suruh puasa ya. Dan bila hari kejadian imam pun turun mari kan. Ya. Sampai situ hari tu tak? Okey. Baik, solat istisqa ada beberapa perkara yang digalakkan oleh para ulama. Pertama ialah sembahyang di tempat terbuka. As-salatu awil khuruj ila al-musalla. Sembahyang di musalla. Bukan musalla kita. Musalla-musalla ialah merujuk pada tempat lapang di mana Rasulullah SAW akan sembahyang seumpama ini seperti sembahyang raya, sembahyang istisqa, itu disebut sebagai musalla. Ya. Dia bukan masjid. Dia bukan bangunan, tapi dia satu tempat lapang yang orang solat di situ. Itu disebut sebagai al-musalla. Buq'atun wasi'atun tusalla fihi al-aidu wa ghairuhu kal istisqa. Ya. Itulah buku Gufik. Musalla-musalla ialah satu tanah yang lapang, yang luas di mana orang solat di situ untuk sebahagian solat seperti solat hari raya dan juga solat istisqa. Ya. Dan memang Nabi sembahyang di musalla. Hadis Abdullah bin Zaid saya dah pernah baca dalam kuliah hari tu. Kharajan Nabi yastasqi ila al-musalla. Nabi keluar untuk istisqa ke musalla. Dan Ibn Abbas pun menyebut benda yang sama. Ya, kharaja Rasulullah ila al-musalla fastasqa. Nabi sallam keluar ke musalla dan dia istisqa. Hadis Aisyah pun sama. Ya. Syakar nasu ila Rasulillah kuhutul matar. Fa wa'adahum yawman yakhrujuna fihi. Fa'amarahum bi al-mimbar fatudha' atau fayudha' fil musalla. Ya. Aisyah kata dia pengadu kat Nabi hujan tak turun. Nabi pun suruh keluar 1 hari. Tapi Nabi suruh letak mimbar di musalla.
Habis tu musalla. Musalla di tempat lapang tu lah. Ya. Jadi digalakkan, disunatkan sembahyang di tempat lapang. Kata para ulama kita, antara An-Nawawi rahimahullah bersesuaian lah sebab kita nak minta Allah hujan. Bagi direct dengan langit tu. Kalau kita main dalam bangunan kan, tak ada masalah. Tak haram pun. Tapi hak afdal sunahnya di tempat lapang, umpama disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course lah, supaya kita terus meminta daripada Allah. Terbuka kan, nampak hujan. Kalau hujan turun pun direct kena kita. Seumpama yang berlaku juga pada zaman baginda, ya. Jadi tanah lapang lah. Pernah buat sini tak? Selangor pernah buat. Ada orang kata pernah buat, ada orang kata lah, anak pun tak tahu kan. Tapi Kelantan pernah buat dulu. Saya ingat tahun 90-an pernah Tuan Guru Nik Aziz buat di Stadium Kota Baru. Dan waktu dia buat tu memang hujan turun. Waktu tu. YouTube tak ada lah kot, tapi ada orang duk share gambar dulu lah. Dan pernah dalam harakah pun pernah ada rasanya. Memang Nabi pula dah. Nik Aziz buat istisqa lah. Masa dia semayang tu memang hujan lah. Ya. Yang kedua, digalakkan keluar ke musalla dalam keadaan memakai pakaian yang tidak ada apa-apa kemegahan. Kalau boleh pakai baju-baju yang biasa-biasa, yang disebut sebagai siyabun mutabazzilah. Ya. Tak adalah pakai baju koyok rabak. Tak, mana pakai baju biasa-biasa. Apa kita gini je lah. Tak sedut pakai baju Melayu sepasek, pakai samping, pakai sebel pulak 2 jekar, 3 jekar. Ya. Tak usah. Pakai hak simple-simple je. Hak mana dia mau pakai hak tinggi semaya, pakai hak tu. Ya. Kerana Nabi berpakaian begitu. Kharajan Nabi, kata Ibn Abbas, ilal musalla yastasqi mutabazzilan, mutawadi'an, mutazallilan, mutarassilan. Hatta Nabi berjalan pun selu-selu. Ya. Nak tunjuk kita ni lemah lah, ataupun kita tak tahulah kan. Tapi mutarassil maknanya Nabi jalan secara perlahan-lahan. Biasa Nabi kalau berjalan tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Hak ni Nabi jalan mutarassilan. Anjur gitu. Tak tahu lah ke mana kan. Tarassul ni makna anjur. Anjur Kelantan. Apa Ustaz? Kalau cakap perlahan macam suara perlahan. Kalau orang jalan nak suruh dia slow, kita kata apa? Perlahan lah kan? Suara pun perlahan, jalan pun perlahan. Macam mana? Kalau kata anjur, dia sebut anjur pahal lah. Ya? Ya Bilal, idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdar. Kita baca hadis dalam bab azan dulu kan. 3-4 tahun, 2-3-4 tahun lepas ke. Nabi kata, wahai Bilal, hadis Abi Daud. Hadis tu dari sudut sanad ada problem sikit. Tapi dalam fiqh memang diguna pakailah kerana tidak ada hadis yang lain. Ya. Sementara memang maklumlah ijma'. Azan memang secara begitu. Makna tarassul. Wahai Bilal, kalau kamu azan, fatarassal. Makna one by one, slowly. Bukan suara tu slow. Tapi huruf ataupun lafaz yang kamu sebut tu mesti tarassul. Saya boleh terjemah perlahan je lah. Slow je lah. Ya, makna anjur, relax, gitulah cerita dia. Ya. Dia bahasa tuan-tuan. Kalau kita dah terjemah, dia jadi lain. Sebab tu kita kena faham bahasa dengan bahasa. Ya, we have to understand the language with the language. Kalau kita dah translate, dia jadi lain. Dia tak sama atau tak sapa dengan bahasa tu hak betul. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada balarah. Ya tak? Macam bahasa Melayu juga kalau dah translate kepada bahasa lain. Kadang-kadang tak serupa. Betul tak? Lain. Maksud sebenar tu dia tak jadi 100% dah. Dia akan jadi 90%, 80%. Atau dalam in worst case scenario 50% je. Masyarakat gitu juga. Ya. Terjemahan ni sekadar untuk kita nak faham. Tapi the real word, dia punya maksud tu ada dalam perkataan asal ya. Sebenarnya dia bukan hanya applicable kepada bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lain pun sama juga. Sebab itu tak semua perkataan boleh kita translate. By words, harfan orang Arab tu, betul tak? Macam mana nak translate bahasa Inggeris? Bapa borek, anak rintik. Sudah. Apa sudah tak boleh? Like father, like son lah. Super.
Is it a wording translation? Adakah ia translate in term of word? By wording? Tak ada. Itu translate dari sudut maksud saja. Like father, like son. Kalau kita terjemah hok English tu, macam ayah, macam anak. Dia tak serupa. Bapa borik anak rintik tu jadi lain tu. Kalau orang Arab kata like father, like son, macam mana? Bapa borik anak rintik. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung di atas kawanannya. Nak terjemah tak boleh anak, tapi anda faham lah perkataan tu. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Orang Arab kata, kalau dia nak kata dia ni supaya ngapok dia, dia ni supaya ngageng dia, dia apa kata, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Bapak borik anak rintik, macam itulah. Tapi ada juga boleh ditranslate kan. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit tu boleh lah, simple-simple begitu. Qalilan fasara jabalan. Tapi orang Arab tak pakai tu. Tu Melayu punya peribahasa translate ke Arab. Arab tak ada istilah tu. Qalilan fasara jabalan, mana ada. Jadi Nabi kata bila kamu iqamah fahdar, laju-laju ya. Jadi Nabi mutarasil ya. Jadi kita keluar dengan pakaian yang begitu ya. Lagi berapa dah tu Syekh? Keluar musalla, keluar baju yang tidak baru atau tidak ada kemegahan, keluar baju yang menunjukkan seorang hamba lah ya. Yang ketiga, keluar semua. Orang tua tu keluar, budak apa, isteri orang muda confirm kena keluar. Orang perempuan pun keluar. Anak-anak pun keluar. Tapi jangan buat keluar anak umur setahun dua pula. Ganggu pula ya tak? Mana budak-budak lah. Orang tua, hak tua betul, asyuyukh, atau orang muda, perempuan dan kanak-kanak, sibian. Buat keluar semua. Ya. Ini saya kira kalau tak sepakat pun majoriti para ulama. Dan saya rasa sepakat lah. Benda ni, maklum dalam fiqh, memang istisqa ni semua nak keluar. Sebab tu digalakkan kita sembahyang di tempat lapang. Sebab kalau masjid memang tak muat. La tattasi'u li jama'atin kabirah, kata Al-Yamani. Tak muat untuk jemaah yang ramai. Jadi bersesuaian lah ya. Disampaikan sunnah Nabi, ia bersesuaian. Sementara para ulama mengkiaskan di atas sembahyang raya. Ya tak? Sembahyang raya kan nak keluar belaka. Nabi sembahyang raya, dia suruh keluar belaka. Kata Ummu Atiyah dan Sahih Muslim, kunna nu'mar an nakhrush. Kami disuruh supaya keluar semuanya. Ya. Hatta al-huyat, sampai orang haid pun keluar juga. Fashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum, supaya mereka sama-sama melihat akan jemaah orang Islam berdoa bersama-sama dengan mereka. Fa ya'tazilna al-huyat al-musalla. Tapi orang hak haid duduk belakanglah. Pasal dia tak boleh sembahyang. Ya. Hadis ni yang digunakan pakai oleh para ulama yang paling strong nak mengatakan bahawa orang haid tak boleh masuk masjid. Ini yang paling strong ni. Ya tak? Dia duduk di musalla kat belakang. Kalau musalla pun dia tak boleh duduk dengan sebab dia haid, masjid lebih-lebih lagi lah. Hak paling strong lah kita tengok. Maksudnya hak paling guna hadis sahih. Adapun dalil-dalil lain tu dia tak sahih. Ya. Sebab tu sebagai ulama besar dia kata orang haid, orang junub boleh je masuk masjid. Macam Al-Imam Ibnu Munzir dia kata boleh. Tak ada dalil yang melarang. Ya. Tapi masjid dia kata tak boleh. Ya. Jadi samalah. Ya. Sebab mostly hukum istisqa ni dia sama dengan hari raya. Betul tak? Buat di tanah lapang sama macam hari raya. Semua kena keluar macam hari raya. Ada khutbah macam hari raya. Lepas tu masa khutbah pula ada takbir macam hari raya. Lebih kurang lah kan? Ya. Khutbah lepas pada sembahyang macam hari raya. Sebagai ulama kata begitulah. Sebab nas ada dua. Satu khutbah lepas sembahyang, satu khutbah sebelum sembahyang. Jadi keluar belaka. Memang kalau tak sepakat pun majoriti lah. Digalakkan semua keluar untuk berdoa kepada Allah di samping sembahyang. Ya. Melainkan haiwan saja. Haiwan. Di mana sebagai ulama tu kalau kita lihat dalam buku klasik kan, baik Syafi'i baik, Hambali baik. Tu tak akan dapati sebagai ulama lah. Dia menggalakkan supaya haiwan pun kita buat keluar juga. Ada kambing, buat keluar kambing.
Ada unta buat keluar unta. Ada kuda buat keluar kuda. Ada ayam, mungkinlah. Kalau konteks tu buat keluar ayam. Haiwan pun buat mari juga. Ya. Hatta Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dia kata dalam mazhab Syafi'i pun ada juga yang menggalakkan. Dia kata ada 3. Fi hazil mas'alah salah satu aujuh. Dalam bab ni ada 3 wajah, ada 3 pendapat lah ulama Syafi'i. Pertama yustahab, digalakkan keluar haiwan al-bahaim. Yang kedua yukrah, ada juga ulama kata tak suka. Pasal hadis tu tak sahih sebenarnya. Jadi dia melihat dari sudut tu dia kata tak ni. Ya. Sebagai ulama kata dia tak sahih pun boleh guna, tak ada masalah kan. Ya tak? Bukan hukum hakam, ini sekadar nak yalah. Ya. Dan sebagainya lagi dia kata Nawawi hak ni hak betul. La yustahabu wa la yukrah. Ia tidak digalakkan, ia juga tidak dimakruhkan. Wa hadza zahir nas Syafi'i. Dan inilah yang zahir nas Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i ada sebut dan sebagian bukunya. Saya tak tahu dah disebut dalam buku mana Al-Um ke apa. Tapi ada dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i di mana Imam Syafi'i kata aku tidak menyuruh mereka mengeluarkan haiwan. La amuruhum an yukhriju al-bahaim fa in kharaju biha fala ba'sa. Tapi kalau dia buat keluar juga tak apalah. Pasal dia ada hadis tapi hadis tak sahih. Hadis setahu saya dia tak ada dalam buku sunan, tapi adalah buku macam Al-Bazzar. Al-Bazzar buku sunan jugalah kan, tapi Qadhi Abu Ya'la pun ada dalam musnad dia, tak silap saya. Laula asyuyukh ruk'a wasibyan, maka wasibyan tak ingat, minum dulu nak ingat sikit. Laula syuyukh ruk'a wasibyan rudda wal ba'im rutta la sababna alaihimul azab sabba. Ya. Hadis kursi tak silap saya tu. Kalaulah tidak kerana orang tua yang beribadah, rokok. Kalaulah tidak kerana budak-budak yang menyusu. Kalaulah tidak kerana haiwan ya, yang meragut makanannya. Nescaya kami akan timpakan ke atas mereka dengan timpaan azab. Jadi based on that hadis tu, walaupun tak sahih lah, sebenarnya kata tak sahih. Dia guna hadis tu, dia kata jadi keluar jugalah, digalakkan jugalah. Ya. Jadi kalau ada haiwan boleh buat keluar lah, tak ada masalah. Tapi tak payahlah kan. Nak letak kat mana. Ya. Okey, lagi? Apa lagi ya? Lepas tu khutbah. Ya. Khutbah. Bagi yang kata khutbah dulu lah. Khutbah ni boleh saja memulakan dengan takbir, boleh saja memulakan dengan memuji Allah, boleh saja beristighfar seumpama khutbah-khutbah yang lain. Kalau khutbah Jumaat kita memuji Allah saja. Tapi kalau khutbah hari raya kita bertakbir. Dan saya lihat dalam mazhab Syafi'i dia menggalakkan supaya kita bertakbir. Kerana ia sembahyang raya kan. Fasalla Rasulullah kama yusallil ain. Itu dia punya benchmark. Nabi sembahyang macam sembahyang hari raya. Jadi hari raya digalakkan takbir, khutbah, jadi dia khutbah jugalah. Ya. Sembahyang pun macam sembahyang raya, macam rakaat pertama kita baca sabihis, dia pun baca sabihis juga. Rakaat kedua baca hal atta, dia pun baca hal atta juga. Kalau kita baca surah panjang, ya, rakaat pertama kita baca surah Qaf, rakaat kedua kita baca iqtarabatis saah, itu lebih baik. Exactly the same macam sembahyang raya. Ya. Hukum dia banyak yang rujuk pada hari raya. Kerana sahabat menyebut begitu. Nabi istisqa macam hari raya. Ya. Aku akan berilah sebahagian daripadanya. Jadi khutbah, baik khutbah ya. Dan Rasulullah SAW memang ada bentuk khutbah dia lah. Dalam hadis Aisyah tu lah, hadis tu sangat very famous one. Dalam buku-buku fiqh ada, buku hadis pun ada. Kalau fiqh sunnah pun dia masuk lah.
Aisyah kata, syaka Anas ila Rasulillah kuhutul matar. Fa amara bil mimbar fatudha fil musalla. Wa wa'adahum yawman yakhrujuna fihi. Fa kharaja an-nabi hina bada asy-syams. Fa hamidallah wa asna alaihi. Summa qala ya ayuhan nas innakum syakautum ilayya jadbi diyarukum wa istikharil matar an ibani zamanihi ankum. Wallahu amarakum an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Allahumma anzil alaina al-ghaisa waj'alhu lana quwwatan wa balaghan ila hin. Tu khutbah Nabi lah. Simple kan? Ya. Khutbah ni memang simple, dia tak ada syarat panjang. Ya tak? Inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salah wa aksuru al-khutbah. Saya baca dah dulu ni, ada dalam bab sembahyang Jumaat. Oh, tak masuk lagi solat Jumaat. Masuk dah dulu? Oh, tak baca lagi. Hadis Ammar bin Yasir ya. Saya Bukhari ya. Tak Bukhari, Muslim macam tu lah. Panjangnya solat, pendeknya khutbah menunjukkan orang itu faqih. Maka panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah ya. Jadi kalau kita dalam buku-buku fiqh, kau tak sepakat pun majoriti lah. Ya, tak berani juga nak kata sepakat majoriti kan. Tapi hadis ni very famous one, diguna pakai nak menunjukkan bahawa memanjangkan solat itu lebih afdal, lebih sunnah daripada memanjangkan khutbah. Ya tak? Khutbah panjang-panjang orang tidur Syekh. Ya tak? Janganlah panjang sangat. Janganlah pendek sangat. Baca 2 ayat dah. Komat. Tak boleh juga kan. Tapi saya personally lah, pensyarah saya nama Dr. Adil Mahdi. Masa saya first year matriculation lagi tahun 1997. Ya. Antara yang dia tegur bab ni lah. Dan bukan hanya di sini, di Mesir pun sama juga. Khutbah panjang. Semuanya pendek dia kata. Dan dia pun baca hadisnya, tak silap saya. Ya. Tapi rasa tak panjang sangat kot. Panjang khutbah. 10 minit je kot. Ya. Saya dulu kaji kat pagi khutbah Ustaz. Masa mengajar petang dulu. Lama dah, 10 tahun. 10 tahun lepas. Ke bawah lah. Saya ada juga khutbah tu. Surat ikhwan ada bagi khutbah. Ni pun duk minta suruh khutbah. Nak khutbah kawan. Nak balik sekolah pukul 12.30 dah. Tak ada. Saya tolak sama lah. Lepas tu minta tanya cuti. Kita balik kampung lah itulah. Saya ingat dah 5-6 tahun saya tak khutbah Jumaat kot. Last saya khutbah kat ikhwan lah. Adalah last khutbah. Tak. 2 tahun lepas ada juga khutbah. Tapi sekali tu lah. Belum tu ada. Masa ngajar petang dulu kan. Member Sugi, Ampang, Taman Melati, Melawati lagi. Ngajar betul. Ya tak? Dia lah lepas khutbah, lepas sama Jumaat balik, terus masuk sekolah dah. Tapi kalau saya bagi khutbah, jemaah kadang bagi tahu, cepat Ustaz khutbah. Tak cepat apa, potong-potong. Tapi salah tu kalau ikutkan tu. Ya tak? Ya. Okey, baik. Lepas tu khutbah kan? Itu Nabi baca. Aisyah kata, mereka mengadu kat Nabi, hujan tak turun. Nabi suruh letak mimbar di musalla. Nabi suruh keluar pada satu hari. Nabi janji nak tubik satu hari. Maybe after few days lah. Tak dinyatakanlah hadis tu. Ya. Itu standard mazhab Syafi'i 3 hari ya. Lepas tu bila Nabi datang tu, Nabi bagi khutbah tu lah. Nabi memuji Allah dan fahamidallah wa asna alaih. Nabi puji Allah lah. Memang sebagai ulama kata memuji Allah dan khutbah ni wajib. Rukun lah macam kita mazhab Syafi'i, kalau tak baca puji-puji Allah lah, alhamdulillah apa gitu gini, dia tak sah. Yang longgar dalam bab khutbah ni Hanafi je. Hanafi apa-apa nasihat
Tak ada syarat selawat, tak ada syarat puji Allah. Janji nasihat. Khutbah dia tu. Tapi majoriti termasuk sanad mazhab Syafi'i dia agak sistematik lah. Ada puji Allah, ada selawat Nabi, begitulah begini ya. Baik. Jadi Nabi puji Allah, kemudian Nabi kata la ilaha illallah. Ya fa'alu ma yurid. Jadi siapa-siapa yang buat solat istisqa, yang ni kena baca lah, Nabi baca ni. Lepas tu awak nak tapak hal lain, tapak lah. Tak ada syarat, tapi sebaik-baiknya. Because these are the words of the Prophet. Ni adalah wording atau perkataan Nabi. Baca tu kan. Lebih dekat kepada mustajab insya-Allah. Ya. Sebab Nabi kata-kata dia ni jami' syamil. Mana dia mengumpulkan dan dia menyeluruh. Ya. Utitu jawami'ul kalim. Wa mithluhu ma'ahu. Aku diberikan jawami'ul kalim. Ya. Dan yang seumpama dengannya bersamanya. Ya. Maknanya Quran jawami'ul kalim, hadis Nabi pun jawami'ul kalim. Doa Nabi jawami'ul kalim. Doa Nabi pun doa nak jawami'. Mana ada Nabi doa berjela-jela. Kalau orang tulis doa panjang, bukan Nabi lah tu. Nabi bukan begitu je tak. Nabi doa simple aja. Hatta dalam Quran pun kata Imam Al-Aqfasi rahimahullah, Quran paling panjang doa 3 doa je. Mana doa paling panjang dalam Quran? Doa amanah Rasul tu hujung tu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. 3 doa. Dan doa Nabi Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 100 lebih tu. Masa Nabi Ibrahim bina Kaabah dia doa kan. Tu doa paling panjang dalam Quran. Dan dia katalah hadis Nabi pun ada doa panjang-panjang. Boleh je doa panjang. Ya tak? Tapi biar jami'. Kadang-kadang kita ni nak lagi panjang macam lagi bagus. Susul sehingga jadi macam syair. Ya. Tak perlu. Kita baca je doa ikut standard yang ada dalam buku zikir lah macam mana. Based on hadis Nabi. Ya. Jadi terbaik baca doa Nabi tu lah. Nabi la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tiada tahu malaikat Allah, dia boleh buat apa yang dia suka. Ya. La ilaha illallah Nabi alhamdulillah dulu. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Saya khutbah kan. Ada baca ayat Quran. Ya. Lepas tu Nabi tahliyah la ilaha illallah yaf'alu ma yuri la ilaha illallah Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Allahumma anzil alaina al-ghais. Wahai Tuhan, kamu kaya, kami miskin. Turunkanlah hujan. Dan jadikanlah apa yang kau beri pada kami sebagai kekuatan. Ya. Kuwatan wa balaghan lana ilahin. Kepada satu tempoh yang engkau kehendaki. Mana siapa kami hidup ni, bagilah benda ni ya. Lepas tu Anas bin Malik kata, tiba-tiba fabarakat. Guru. Waraqadat. Kilat. Hatta fa'amtarat biiznillah. Maka hujanlah dengan izin Allah. Ya. Falam yakhruj Rasulullah hatta salatis suyul. Nabi tak keluar lagi daripada masjid. Air dah mengalir dah. Hujan lebat kan. Falamma ra'a Rasulullah sur'atan nas ilal kin. Bila Nabi lihat manusia laju-laju, yalah dah air turun, gembira nak pergi dapat air tu kan. Lepas sembahyang cepat-cepat nak pergi kena air tu. Dia ambil air ke apa kan, nak minum ke apa. Fadhahikan Nabi pun ketawa. Lalu Nabi berkata, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa ashhad anni Rasulullah. Aku beriman ataupun aku bersaksi Allah Ta'ala Maha berkuasa, dan aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Ya. Lepas tu kata Aisyah, Nabi turun lah. Tapi lepas baca tu Nabi mengangkat tangan lah. Farafa'a yadaihi. Sebelum hujan tu kan macam Nabi baca khutbah tu, Nabi angkat tangan, rafa'a yadaihi. Falam yazal fi rafa' hatta bada bayat ibtai. Dan Nabi angkat je tangan sampai nampak dia punya ketiak. Sebab itu antara tempat kita digalakkan mengangkat tangan setinggi-tinggi ialah ketika istisqa. Itu yang kata Ibnu Mas'ud tu, kerana Nabi lam yarfa' yadaihi illa fil istisqa. Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika berdoa melainkan ketika istisqa. Maksudnya tidak mengangkat setinggi-tingginya, sesungguh-sungguhnya. Istisqa. Ya. Sehingga
tapak tangan Nabi ni duduk belah atas. Sorry, macam mana Syekh? Betul lah, duduk belah atas gitu. Kalau ikutkan doa, tak boleh gini. Ya. Nabi kata, idza sa'altumullaha la tas'aluhu bi butuni akifikum, bi zuhur akifikum was'aluhu bi butuni akifikum. Bila kamu minta dengan Allah, jangan minta dengan belakang jari kamu. Mintalah dengan tapak tangan kamu. Ya. Gitulah. Tapi Nabi dah minta tinggi, siapa jadi lagu tu? Ni naik dah kata pula. Ya. Nampak? Jadi akak tinggi ya. Gitu boleh. Itu boleh. Tuan doa macam mana? Doa ni kalau kita belajar fiqh doa, tuan. Tapak tangan kita ni boleh ke langit, tapak tangan kita boleh ke muka. Dua muka. Jadi akak tinggi ya. Macam tu lah doa dia. Okey. Buat apa je? Dan dalam hadis yang sama, Aisyah kata, lepas Nabi doa tu, Nabi memalingkan belakangnya kepada manusia. Kemudian Nabi memusingkan dia punya ni, ridak dia lah. Ya. Kanan pergi kiri, kiri pergi kanan. Bawah naik atas, atas naik bawah. Mana hak bucu bawah tu tukar naik atas. Hak duk bucu belah kanan tukar belah kiri. Dia panggil tahwil dan taklib. Kerana hadis sebut fahawwalan nabi au qallaba ridaahu. Dia memusingkan atau menterbalikkan ridaknya. Ya. Macam itulah cerita dia. Dia sunat ridak tu. Itu dia panggil tafaul. Tafaul ni macam Nabi nak tunjuk bahawa perubahan lah kepada situasi begitu dah begini. Ialah daripada kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Tafaul dengan daripada kemarau kepada hujan. Tahu tak tafaul? Tafaul ni dia lawan kepada tatayur. Tatayur ni ialah kata-kata ataupun kepercayaan yang merujuk kepada benda yang tak baik lah, yang disandarkan kepada apa-apa yang berlaku lah. Macam kalau buat begini, sempit rezeki. Itu tatayur. Ada basis tak? Ada hadis tak? Tak ada. Itu tatayur. Kalau buat begini, pendek umur. Itu tatayur. Kalau berlaku begini, ta'ong. Itu tatayur. Konsep kesialan dan ketuhan dalam syarak. Dia dalam akidah memang ada satu bab, an-nahyu anit tatayur. Dilarang kita tatayur. Tatayur ni daripada perkataan toir. Toir ni makna burung. Saya dah baca surah Al-Ma'idah 38 tu kan. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Saya tak baca sini, saya baca surah lain. Itu bukan surah Al-Ma'idah 38. Surah apa ya? 38 tu dah betul. Al-Ma'idah ke apa? Bukan Al-Ma'idah. Surah Al-An'am 38. Ya. Allah Ta'ala kata, dan tidaklah ada haiwan di atas muka bumi dan burung-burung yang terbang di udara. Yatiru wala ta'ir yatiru biyanahi. Ta'ir ni ataupun ta'ir makna burung. At-tatayur makna burung-burungan. Burung-burungan. Saya terjemah sendiri tu. Saya translate sendiri tu. Saya boleh translate tuan. Saya ada kelulusan buat translation ni. Saya boleh jadi translator. Saya terjemahkan atau translate burung-burungan, tatayur. Kerana tatayur daripada tair. Tair ni mana burung. Ya. Pasal apa benda-benda yang melibatkan sial-sial ni, tuah-tuah ni dikaitkan dengan burung? Pasal Arab memang burung ni adalah petanda tuah atau sial. Dia nak berniaga. Nak tubik pagi itulah, nak musafir, nak apa. Ya tak? Ada kelas akidah sini kan? Ada kelas akidah kan? Ada belajar bab tatayur? Tak belajar lagi?
Aku tu belajar apa sebelum ni? Oi, tatayur mestilah belajar. Usulul syirki tis'atun. Usul-usul syirik tu ada 9. Salah satu tatayur dia lah. Akidah kena belajar bab dulu, tauhid. Akidah kena belajar dulu, tauhid dan syirik. Hak lain tu kemudian tak apa. Ya. Belajar bab tu dia mesti ada. Usulul syirki tis'atun. Usul-usul ataupun asal-asal ataupun punca syirik ni ada 9. Salah satu tatayur tu lah. Ya. Syirik ni bukan semua selain Allah saja. Percaya benda-benda sia-sia begitu gini hak tak ada basic tu pun syirik tu. Kalau tak syirik pun membawa kepada syirik. Ingat sikitlah membawa kepada syirik. Ya. Tapi kalau ikut hadis Nabi tatayur dia syirik lah. Macam pergi jumpa bomo buat syirik macam tu lah cerita dia. Pasal Nabi sebut dalam konteks hadis, dalam hadis yang sama. Ya. Baik. Jadi dia lepas burung lah. Kalau burung terbang kanan, tu lah kan. Kalau burung terbang kiri, tak on. Rugi nego ni. Postpone esok lah. Ya tak? Jadi konsep ketuhanan dan kesialan itu disebut tatayur daripada perkataan burung. Pasal orang Arab memang petanda-petanda yang baik atau buruk dia guna burung. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam buku sunannya, kadang-kadang dia dengar bunyi burung. Bukan lepas burung, dia dengar bunyi burung. Kalau burung tu mengeluarkan suara yang menyeronokkan, berkicauan, dia pergi kat tepi hutan mana-mana ke, kat rumah dia ada rok ke situ, tahu rok? Rok ni bahasa Arab tau, Al-Ghabah. Ghabah ni mana hutan. Orang Kelantan pandai bahasa Arab tau. Orang Kelantan kalau hutan kecil dia panggil Ghab. Betul tu. Itu bahasa Arab. Tu anak kita dulu belajar bahasa Arab punya ustaz. Ya tak? Ghabah ni mana Arab? Ghabah ni mana hutan. Orang Kelantan panggil Ghab. Orang Selangor tak panggil Ghab. Ya. Yalah, kita macam rumah saya dulu pun keliling rumah rok saja. Lah ni tak ada dah, penuh rumah belaka dah, rumah rapat-rapat belaka nak pakai kereta berpayah. Zaman masa kecil-kecil dulu, sebutir rumah kita, sana sebutir, sini sebutir. Berpuluh butir ya kampung kita dulu. Lah ni padat besar nak parking payah. Ya. Rok saja keliling rumah saya dulu. Tak ada dah, ada kilang batik kan ada. Ya. Kita kecil-kecil dulu berok-lerok tu ya, jambil ada. Yang main sekolah rendah kan, berok-lerok suka. Kadang-kadang dengan saing pergi berok sama-sama dengan saing. Jadi orang Arab macam tu juga. Ingat pada pasir tak ada urok, mana tahu ada urok, ada hutan-hutan. Tapi cerita dia pergi dengar burung lah. Kalau burung tu ada bunyi-bunyi yang elok, kebetulan hak dia dengar pula masa tu burung ngobok. Burung hak bunyi sedap, burung tu kuku ke. Tapi kalau dia dengar burung-burung yang macam burung hantu, apa istilah burung hantu? Tapi burung jenis macam tu lah. Ada kita tak tulis gitu ni, anak pandai-pandai ni. Nak bercontoh ni nampak real sikit tak. Pasal ada orang dia baca hadis palsu, tapi dia sebab penyampaian dia tu very confident, dia nampak macam best. Padahal baca hadis palsu. Ya. Tuan-tuan, sekarang ni banyak kes perceraian. Setiap 10 minit satu perceraian. Ya tak? Ini masalah sihir. Asal cerai aja sihir. Kan? Berilah produk saya kasturi. Bercerai ni bergegar arasy Allah. Saya komen lalu bawah tu. Ya. Ustaz boleh cakap Arab tak? Kalau boleh cakap Arab, rujuk balik hadis tu macam mana status dia. Delete tu komen saya. Jadi hak iklan-iklan sponsor tu kan. Nak jual produk jual lah kan. Bacalah hadis yang sahih sikit ya. Jual kasturi kan. Kasturi boleh halau hantu Ustaz? Saya seminggu lepas saya tulis pasal garam tu kan. Semua marah saya kan. Apa bukti jin takut kat garam? Apa bukti Syekh? Ada basis tak? Mesti Fariana kat Facebook ni. Badan kita ada garam. Syaitan boleh masuk ke garam? Dalam badan kita.
Boleh lah kan? Syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Syaitan boleh masuk dalam badan kita ikut salur darah aja. Duk main-main dalam badan kita. Ya tak? Playground dia je badan kita ni. Ya. Bahkan memang ada rasukan. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kita belajar bab riba kan. Hadis tu kita baca, ayat tu kita baca dulu. Al-Baqarah 275. Orang yang makan riba esok-esok dibangkitkan Allah seumpama orang yang dirasuk syaitan. Memang ada al-mas, yang ni dirasuk, masus syaitan. Ya. Ada perempuan jumpa Nabi, ya Rasulullah inni usra, ud'u Allah an yu'afiyani aw yashfiyani. Wahai Nabi, aku ni dirasuk. Maka doalah pada Allah supaya aku disembuhkan. Nabi kata in syi'ta da'autu. Wa in Nabi kata in syi'ti da'autu fasyafakillah wa in syi'ti sabarti falakil jannah aw la hisabi alayki. Dia ada beberapa riwayat hadis tu. Kalau mun aku doa boleh sembuh, Allah lah sembuhkan. Tapi kalau mu sabar, mu dapat syurga ataupun tidak ada hisap ke atasmu. Maka dia kata sabar tu, aku nak sabar. Cuma dia kata ud'ullah alla atakasyaf. Doalah kepada Allah supaya bila aku dirasuk, auratku tidak terdedah. Adalah rasuk-rasuk ni ada tuan, bukan tak ada. Macam mana boleh rasuk? Syaitan masuk dalam badan rasuk, macam mana boleh masuk? Kalau dia tak rasuk pun memang ada syaitan dalam badan. Dalam badan saya ada syaitan ni, ke tak ada? Tu saya kadang jadi syaitan juga. Tengok marah, wow, budak-budak kan. Jadi syaitan mata tu. Macam mana dia boleh masuk kalau itu yang masuk tu syaitan ustaz. Jin ni lain. Apa pula lain? Innahu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ada badik jin belaka tu atau anak-anak jin. Jin ni ada banyak bangsa. Syaitan daripada jin. Syaitan kan jin kan. Ya. Maradatul jin, jin yang jahat. Kalau dia bangsa asing pun dia tetap daripada spesies jin. Makna sifat syaitan tu sifat jin. Sama je apa sifat penciptaan jin, itulah sifat penciptaan syaitan. Apa pula bezakan syaitan dengan jin? Sama je. Kalau syaitan tak takut, jin pun tak takut juga. Tak? Macam mana kata syaitan takut garai, dia boleh masuk dalam badan kita? Badan kita memang ada garam. Kau tak ada garai? Oh, tak ada garai, tak mari surga. Mati tanah kubur lah. Kita hidup ni pasal antaranya garam lah. Garam ni dia kerja dia kontrol air dalam badan kita. Sebab tu garam ni kalau lebih pun tak boleh. Kalau tinggi, kalau kurang pun tak boleh buat mati tau. Macam gula juga, gula kalau lebih diabetes. Ya. Kalau tak ada gula, hypo. Tak ada gula atau kurang gula lebih bahaya daripada lebih gula. Sama juga garam. Kurang garam lebih berbahaya daripada lebih garam. Jadi badan kita memang ada garam. Kalau syaitan takut kat garam, macam mana dia masuklah badan kita? Oh, badan kita tak ada garam ustaz. Kau orang lengok lidah tengok masin ke tak? Memang masin kan. Nabi kata syaitan arash dia dekat laut. Arsyus syaitan alal bahri. Ada Muslim tu kan. Nabi kata arash syaitan dari laut tu. Ya ba'su sarayahu a'zamuhum fitnatan a'zamuhum manzilatan. Dan daripada istana tu lah dihantar tentera-tenteranya. Tu timbul segitiga bermuda apa gitu gini tu, atau pusat syaitan jin situ, lalu situ puk tergelai masuk, kena sedup. Ada logiknya juga kan. Tapi mujur dia apa tu tak guna hadis. Dia guna teori-teori macam tu aja. Ya. Siapa yang paling besar ujiannya, dia yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Ada syaitan mari. Aku buat begini. Syaitan boh dia kata dak, mu buat tak banyak tu. Gigi. Buat hal lain lagi. Tiba-tiba mari seorang lagi kata, aku telah menyebabkan suami dan isteri bercerai-berai. Oh, dia kata mu paling teror sekali. Dipakaikan mahkota kepadanya, diangkat darjatnya. Baik pakai hadis ni padahal pakai hadis gegak aras tu. Ya tak? Ya. Jadi kalau dia takut garai, apa dia buat istana di laut? Dia buat lautai ke, buat padai pasir ke mana?
Ustaz pakai logik. Ya, kena pakai logik juga dalam setengah keadaan. Pasal, you know, tajribah ini pengalaman, testimoni. Kita berharapkan rumahnya ada gangguan, sudah tidak diganggu lagi. Ya tak? Biasa orang guna garam ni untuk pagar. Kita guna pada badan, apa gitu. Orang masuk atu, minum air garam, tak deh. Atau lepas garam tak pada dia, tak. Biasa orang guna garam ni untuk pagar-pagar rumah kan. Rumah katanya ngos, panggil ustaz mari. Ustaz bawa lah garam 2-3 jam ditabung keliling. Lepas tu dah tak ada gangguan dah. Macam jadi ke garam jadi tu. Mungkin nak tipu setel lah. Ya tak? Setel kuat nipu. Kasturi sama juga. Apa bukti kasturi setel takut? Jin takut? Banyak orang kata Nabi suka pakai kasturi. Betul. Nabi kata wangi yang paling bagus adalah kasturi. Ya. Atyabu ar-rih. Nabi kata apa dia hadis tu, hadis Bukhari tu, sebaik-baik wangi ialah al-misk. Betul, Nabi suka pakai. Tapi tak bermakna ia boleh menghalau benda seumpama itu. Hak boleh halau setel jin ni, tahu nombor satu ke apa? Nombor satu bukan baca ayat Quran. Ya. Mungkin termasuk jugalah, tapi bukan waktu memang Nabi suruh lah kan baca Quran dalam rumah, setan lari. Lari sikit ni saya tak apa lah kan. Iqra'ul Quran fi buyutikum la taj'alu al-maqabir aw qubura fa inna syaitan yanfur minal baitil ladzi tuqra' fihi suratul Baqarah. Baca Quran dalam rumahmu, jangan jadikan dia kubur. Setengah riwayat lain Nabi kata siapa-siapa baca Quran di rumahnya surah Al-Baqarah, syaitan akan tak masuk, lari. Ya tak? Betul lah tu. Betul dah tu. Tapi gapo hok saya takut sekali. Kekuatan iman. Ibnu Hajar kata, hok saya paling takut sekali iman. Setan-setan tu jin lah. Ya tak? Kekuatan iman. Kalau dia kaca sekalipun, hatta kalau dia rasuk sekalipun, tak ada kesan apa-apa. Ya. Iman tu. Dia hurai hadis Umar tu. Umar kan, idza saraka Umaru fajjan fasaraka syaitanu fajjan ghaira fajhi. Dia ada beberapa lafaz. Salah satu waktu lah. Bila Umar lalu satu jalan, setan akan lalu di jalan lain yang Umar tidak melaluinya. Oh, takut setan, bukan takut kata Umar. Umar lalu jalan tu, dia tak lalu dah jalan tu. Betul tak? Pasal apa? Dia kuwati imanihi farra syaitanu anhu. Kerana kekuatan imannya, setan lari daripada dia. Jadi kalau tak say ganggu, tak say itu, tak say ni, bab-bab raib-raib mistik-mistik ni lah. Iman lah. Sebab tu, kalau kita baca buku Wahid Salam Bali kan, ya, ada 2 buku pasal ni lah benda ni kan. Wahid Salam Bali, tak pernah dengar? Tokoh perawat di Mesir lah. Tapi dia Salafi lah. 2 buku kan. Satu buku khusus untuk merawat sihir, satu buku tentang penindingan daripada jin, daripada kan. Apa dia kata nak mengelakkan kita daripada benda-benda mistik-mistik ni lah, gangguan-gangguan apa. Saya ada post 2-3 hari lepas. Ada pernah ingat? Saya tulis apa nombor 1 apa? Saya buka Facebook balik lah. Oh lah. Berapa saya sejam saja. Adalah hak ni. Malah tak habis juga istisqah malam ni. Gerai aku. Tak apa lah. Sekejap saya ada post itu kan. Ni. Satu, ikhlas. Kedua, komitmen kepada ibadah. Ketiga, memelihara solat berjemaah. Keempat, komitmen kepada Quran dan Sunnah. Keempat. Kelima, minta pertolongan dari Allah. Keenam, banyakkan amal soleh. Ketujuh, isti'azah. Kelapan, lazimi surah Al-Baqarah. Ada lagi belah-belah, tapi anda tulis 8 aja. Ya. Benar ni, saya tak takut. Gari tak takut dia. Tak. Takut sangat patu. Okey, baik. Mana lari jauh. Ingat apa habis ya. Apa nama tadi? Kak Analah tadi lari jauh tu, lari tu. Mana pergi ikut seekor iblis gigi belakang tu. Macam kasturi kan. Oh, orang jual kasturi kat Facebook banyak lah ni. Tekan je ustaz WhatsApp kasturi tu kan. Mari orang jual kasturi. Ada sebagian besarnya ustaz lah kan. Tak apalah nak jual kan.
Tapi yalah, depa ni kadang dia kata macam pengalaman lah, tajribah. Kita pun tidak menolak. Ibnu Jibrin ditanya, macam mana orang perawat-perawat dia guna garam? Garam ni bukan hanya orang Melayu guna, orang Arab guna juga. Dia kata la dalila minas syar'i. Tak ada dalil pada syarak. Tapi kalau dia guna la ba'sa, tak apa. Okey, guna je. Mana dia menerima lah. Tapi hak lain-lain tu, hak street-street dia tak bagi. Ibnu Jibrin ni saya tengok dia dalam banyak hal dia agak tolerant. Lepas tu saya suka baca buku dia Ibnu Jibrin. Buku fiqh dia saya suka baca. Dia memang lenient lah sikit. Dia punya hukum tu dia tak rigid sangat. Dia tak keras, bukan tak rigid, dia tak keras macam sebahagian hok-hok lain lah. Nama dia Ibnu Jibrin. Saya suka dia. Tak tahulah. Saya pun tak kenal sangat dia. Saya pun tak baca sangat buku dia. Tapi saya ada rujuk juga lah. Ibnu Jibrin. Dia saya tengok banyak yang longgar-longgar sikit. Bukan longgar lah, tapi saya baca buku mana dia. Saya ada download 3 biji buku dia punya. Tapi saya tak baca pun. Saya buat rujuk-rujuk gitu je. Okey tapi okey je. Nak pakai kasturi pakailah. Mudah-mudahan berpahala. Sebab pakai wangian ni memang digalakkan dalam syarak. Tapi nak kata exactly betul-betul dia menghalau makhluk-makhluk halus gitu, tak ada bukti, no basis daripada syarak. Yang dapat halau benda-benda macam tu. Tadi sebut macam tu lah. Kata Ibn Hajar, setan ni yang dia takut kekuatan iman. Orang yang kuat iman dia tak takut. Dia takut. Tapi kita maya pun duk. Ya tak? Saya ada member tuan. Kena kaca je. Kejap-kejap anak dia kena kaca. Kejap-kejap bini dia kena kaca. Kadang Jumaat pun tak pergi. Macam mana kau? Itu lah cerita dia. Tahulah. Okey. Apa tadi? Last tadi sebelum cakap yang pasal syaitan, iblis, hantu, jin ni apa? Tafaul tu kan? Tatayur tadi. Dia dengar burung kan? Kalau bunyi hok je ni, atu. Tak. Itu tatayur tuan. Orang Melayu banyak gitu. Jalan kalau ulan ni tak boleh pergi. Saya dulu arwah nenek saya pun pesan. Kalau naik motor ke apa, masa tu saya baru beli motor, kata 3 kan. Jadi dia pesan kalau ulan ni jangan lalu bewok litah apa. Saya taat tuan. Saya balik pada rumah atuk saya di kampung Siang. Ular hijau melintah ular daun. Pusing balik nak balik cari jalan lain. Saya daripada rumah atuk saya nak balik rumah saya. Ikut jalan belakang. Jalan pegang kubur tu. Ular melintah, pusing balik ikut jalan jauh. Bodoh atas aku jam itu. Tapi tak apalah kan, tak orang tua kan. Lepas tu saya ikut dia pergi cari lokan apa gitu. Dia pesan tu kalau nak cangkuk, minta izin dulu tu anak cucu nak cari rezeki. Kita pun ikut lah nak cakuk lokan tu kan. Tu anak cucu nak cari rezeki. Dapat banyak lokan saya gitu. Jadi tajrubah tu jadi tu. Tak? Tapi ada unsur syirik di situ, tak boleh lah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya. Nak minta izin ngaji apa? Kita khalifah. Kau mana? Kalau dia duduk situ, kita nak duduk situ, dia kena lari. Tak? Kita khalifah kan? Baca auzubillah sudahlah, bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq, ataupun bismillah jalan lah. Saya ada saudara tuan-tuan, kerja dia pecahkan busut. Dia nak ambil ulat. Ada orang beli untuk buat ubat. Boleh ke tak boleh tu boleh bincang lain lah. Tapi cerita dia pecahkan busuk untuk dapatkan ulat. Siapa pernah pecah busuk sini? Ada ulat dalam tu, mahal beli seekor ulat RM230. Kalau dia masuk hutan dapat busuk 10 biji, dalam tu ada 10 ekor ulat. 10 biji dah 100 ekor ulat. 100 ekor kali RM30 dah berapa? Beribu sekali masuk hutan tuan. Jadi orang tanyalah dia, depan saya orang tanya dia ni, mu ni tak takut kena kacau kau setel kau besar belah kau hak bawah tu. Takut apa dia kata? Bismillah, cangkul lah. Ada sekali tu, yalah orang dengar benda pelik-pelik kan. Air raya segi melawak dia. Jalan raya pergi jalan kan. Ada orang tanyalah, saudara tanya, mu ni boleh dia kata dia, tak takut lah. Tak takut setel dia kata. Dia kata gitu. Takut setel lah. Takut setel buat apa dia kata? Aku setel, ni pala setel dia kata ni. Geredok, berkali banyak orang tanya dia berkali. Ni pala setel dia kata, bapak setel ni. Tak dia kata begitu, tapi dah geredok, duk tanya takut setel dia. Tak ada apa pun, bismillah jalan.
Ya tak? Kadang kita punya mindset kita je. Ya. Bismillah jalan. Kita nak cari rezeki, nak takut apa kan? Kalau dia duduk situ, dia kena lari lah. Kita khalifah, bukan dia khalifah. Saya senang je. Okey, jadi tafa'ul ni lawan tatayur. Tafa'ul ni benda-benda sial seumpama itu unallowable dalam Islam, ya, tak boleh. Satu lagi tafa'ul. Tafa'ul ni kita sebut benda yang baik atau buat satu benda yang baik kerana kita mengharap esok-esok akan berlaku benda yang baik. Itu yang Nabi buat tu lah. Itu bagi tafa'ul. Ya. Boleh. Okey, tafa'ul ni Dr. Zaimi dia pernah ulas tu. Sebab dulu ada isu, ada seorang Habib datang ke Malaysia. Tiba-tiba masa tu panas. Tiba-tiba hujan kan. Jadi orang kata sebab dia marilah hujan ni. Jadi Dr. Zaimi dia ada kritik lah benda tu masuk dalam Facebook dia. Jadi orang marah lah, orang kata ini tafa'ul. Tafa'ul ni makna kita bersangka baik kepada suatu benda yang membawa pada kebaikan. Dia pun jawab balik, dia kata ini bukan tafa'ul ya. Macam itulah cerita dia, dan aku tak tahu in detail. Dia kadang-kadang boleh tersalah juga buat tafa'ul ni. Tafa'ul ni adalah perkataan yang baik yang kita guna mengharapkan benda yang baik. Tapi kalau kita percaya benda tak ada basis, dia tak masuk dalam surah tafa'ul. Dia kena beza tu. Tafa'ul ni bukan kepercayaan, dia hanya satu sebutan sebagai doa untuk kita mengharap benda yang baik. Macam tu je. Ya. Anda boleh jadi perbuatan kita juga. Kerana mengharapkan satu benda yang baik, boleh juga. Tapi tengoklah macam mana kan. Kena tanya pakar akidah. Tak betul lah, anak pun bukan pakar mana pun. Tahu gitu-gitu. Ya. Okey, Nabi buat begitu. Kemudian Nabi turun. Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas tu hujan. Cerita itulah macam dia. Dan adalah banyak perkara-perkara lain yang digalakkan. Ya. Dan satu lagi, ini important point yang saya lihat tak ada lah dalam seluk-seluk ibadah yang lain, khususnya bab sembahyang. Di mana istisqa ni digalakkan kita meminta atau istisqa dengan orang-orang soleh. Yustahabbu ayastasqa bil abdi soleh. Digalakkan kita istisqa dengan orang yang soleh. Apa maksudnya? Tawassul lah. Ya, hatta dalam muktamad mazhab Syafi'i boleh sebut, Zuhaili sebut tu kan. Dan digalakkan kita memohon kepada Allah untuk istisqa ini dengan kita bertawassul kepada orang-orang soleh. Yang masih hidup. Wala istasqa bil amwat. Jangan dia beristisqa atau bertawassul dalam bab ni kepada orang yang mati. Muktamad Zuhaili Wahabi juga rupanya. Dia kata begitu, boleh balik dia kata begitu ya. Kerana Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Sahih Bukhari, dia bertawassul dengan Abbas, bapa saudara Nabi setelah wafatnya Nabi, ketika waktu depa berhadapan dengan tak ada air ni lah, kemarau. Ya. Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fataskina fa inna natawassalu bi ammi nabiyyika faskina fasuku. Kata Anas bin Malik, Sahih Bukhari. Ya. Umar bila dia istisqa, dia berkata, wahai Tuhan, dulu kami minta kepada kamu dengan Nabi kami. Sekarang kami minta kepada kamu ataupun bertawassul kepada kamu dengan bapa saudara Nabi kami. Maka kata Anas bin Malik, depa pun diberikan hujan. Mana dalam istisqa ni boleh tawassul lah kepada orang yang ada pada waktu itu di kalangan orang-orang yang soleh. Ya. Tapi dia kata jangan tawassul dengan orang yang mati. Dalam muktamad Zuhaili lah. Kena tanya dia lah kenapa dia kata tak boleh tawassul orang yang mati tu. Ya tak? Kan ulah jadi Wahabi pula. Ya. Dan selepas zaman Rasulullah, zaman Muawiyah, juga dia ketika berlaku kemarau, zaman dia tu, dia juga bertawassul dengan sahabat Nabi yang bernama Yazid bin Al-Aswad. Dan diturunkan hujan juga. Hatta kata An-Nawawi dan Al-Majmu' atau dalam Syarah Sahih Muslim, kisah Muawiyah bertawassul dengan Yazid bin Al-Aswad masyhur sekali. Ya. Jadi benda ni diamalkan lah. Jadi kita pilih siapa-siapa, orang yang soleh, warak, orang yang bagus, yang kita lihat dia dekat dengan Allah dan nampak macam bagus ahli ibadat atau seumpamanya. Jadi kita minta kepada Allah melalui dia. Tapi bukan sekadar minta begitu. Hendaklah kita minta dia juga berdoa kepada Allah. Umar sebelum dia
Umar ketika dia istisqa tu, dia suruh Abah doa. Dan ada riwayat Abah berdoa kepada Allah. Bukan semata-mata, ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi. Bukan itu. Abah tu sendiri berdoa kepada Allah. Dan itu juga dilakukan oleh Muawiyah, di mana dia juga berkata, ya Yazid bin Al-Aswad, irfa' yadaika wad'ullah atau kama qala. Wahai Yazid, angkatlah tanganmu dan berdoalah kepada Allah. Dan dalam hadis itu disebut farafa'a yadaihi, dia pun mengangkat tangannya. Dia pun berdoa jugalah. Dia minta kepada Allah, ya. Cerita dia begitulah. Apa? Tuan-tuan nak cerita lebih-lebih bab tawassul, belajarlah akidah lah, ya. Boleh? Ada soalan? Ada nak tanya apa tak? Tak ada, kita stop. Sejam lebih dah ni. Demo lenguh dengar, kawin pun lenguh kok mengajar. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Soalan simple je, jawab simple. Kalau ada. 5 minit, pukul 9 kita berhenti. Ada Syekh? Tak ada malam ni? Oh, demo. Kalau demo ada soalan. Tak ada, Bismillah. Kalau tak ada, kita berhentilah setakat ini dulu. InsyaAllah ta'ala, saya ingat dah habis kot, tak ada istisqa. Istisqa ni dia satu bab yang besar tuan. Dalam fiqh memang dia berasingan. Biasanya sembahyang sunat ni, dia dalam slot sembahyang sunat, as-salawatun nafilah. Dia marilah sembahyang rawatib, kau boleh abad dia apa gitu gini. Tapi ada beberapa sembahyang dia ada bab yang khas. Antaranya salatul lail, sembahyang malam, dia ada bab khas. Salatul witri, dia ada bab khas. Salatul aidain, sembahyang raya, dia ada bab khas. Salatul istisqa ni dia juga ada bab yang khas. Dan satu lagi adalah salatul khauf, sembahyang ketika berperang. 5 sembahyang ni sebab dia ada hukum yang banyak lah, jadi bercakap oleh para ulama. Sebab itu dia dibabkan dalam bab-bab yang khas. Berbeza dengan sembahyang sunat yang lain yang tidak seumpama itu, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita ada hak sunat ni, satu sembahyang raya, satu lagi sembahyang khauf. Sembahyang istisqa kita ambil 2 kuliah. Mungkin sembahyang raya 2 kuliah juga kot. Sembahyang raya dia lagi banyak sunan dia. Ya, dan satu lagi sembahyang khauf. Sembahyang khauf ni betul-betul sembahyang ketika peperangan, ya. Kalau lihat based on hadis-hadis Nabi ada banyak, ada 6-7 kot saya ingat. Dan antara yang bagus yang huraikan bab ni ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan bukunya Al-Muhallah. Tapi kalau kita boleh pilih satu atau 2 cara tu lebih baik. Kesimpulan dia dua je. Satu, musuh berada di arah kiblat. Satu, musuh berada di bukan arah kiblat. Itu dia punya base. Ya. Jadi kalau kita tahu dua ni dah okey kan. Nak bahas A sampai Z pun. Ya tak? Okey, itu je lah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.